Ramai di antara anda datang hari ini kerana nak berada di sini. Jadi, saya rasakan anda mengalu-alukan kedatangan saya dengan tepukan anda. Bagaimanapun, saya lihat beberapa orang yang berkerut dahinya. Mereka mungkin tak mau datang, tapi ada orang yang paksa mereka ikut. Mungkin orang itu asyik berkata, marilah kita pergi. Okey, kali ni aja. Ini sama seperti multi-level marketing atau rangkaian pemasaran. Saya takkan lakukannya. Saya takkan beli apa-apa jika mereka menjual sesuatu pada saya. Saya takkan menjadi kontraktor. Ada di antara anda yang mungkin akan fikirkan perkara begini setelah anda perlahan-lahan menutup pintu minda anda. Namun, tak ada apa yang perlu dirisaukan, jadi tenang saja. Tak semua orang boleh menjadi kontraktor di Atomi sebenarnya. Dan pastinya kami tidak membezakan atas dasar usia, tahap pendidikan maupun jantina anda. Kami juga tak membezakan berdasarkan penampilan anda walaupun kami menjual produk kosmetik. Baiklah, jika anda nak menjadi kontraktor Atomi, ada beberapa perkara yang patut anda fikirkan. Ianya melibatkan tentang produk yang kami bawa dan juga kualiti produk-produk ini dan harganya, yang mana saya akan bercakap tentang itu hari ini. Selepas mendengar jika anda fikir jika saya bukan seorang kontraktor ataupun seseorang yang nak membuat wang sebagai kontraktor, produk-produk ini adalah benda-benda yang saya tak perlukan. Lebih berfaedah untuk terus membeli saja dan gunakan produk-produk yang saya sedang gunakan sekarang daripada membeli kosmetik Atomi ataupun produk lain. Seperti contohnya berus gigi, ubat gigi ataupun shampoo sekalipun. Kualiti dan harga produk-produk ini adalah lebih bagus daripada produk Atomi. Jadi jika saya nak menjadi seorang kontraktor untuk buat wang dengan perniagaan ini, saya akan hanya beli dalam jumlah tertentu jika hanya itulah caranya untuk membeli. Selain dari itu, tak ada alasan lain untuk membeli dari sini. Jika ini apa yang anda fikirkan, anda tak patut menjadi seorang kontraktor di Atomi. Anda takkan berjaya sebagai seorang kontraktor. Mengapa? Baiklah, jika anda tak suka produk-produk ini, maka suka untuk anda meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk-produk ini. Bila ianya suka, jadi anda akan mudah rasa kecewa. Akhirnya anda akan mengalah dan tak mencapai apa-apa kejayaan. Jadi siapa yang patut menjadi kontraktor sebenarnya? Mereka yang membeli dan gunakan produk Atomi, walaupun jika mereka bukannya kontraktor. Mereka berpendapat yang kualiti dan harganya adalah lebih baik daripada apa yang mereka selalu gunakan. Jadi mereka akan beli produk-produk daripada Atomi walaupun semasa mereka bukan kontraktor. Jika anda salah seorang daripada mereka ini, anda memang layak untuk menjadi seorang kontraktor. Bagaimanapun untuk membuat keputusan itu, anda perlu percaya pada diri anda sendiri. Ramai orang tak percaya apa orang lain kata. Mereka fikir kita tak boleh percayakan sesiapa. Memang boleh untuk tidak percayakan orang lain. Tapi anda perlu percaya pada diri anda. Anda perlu percaya dan yakin dengan kebolehan anda untuk putuskan sama anda boleh membuat sesuatu ataupun tidak. Sebagai contoh, anda boleh tentukan sama ada harga produk-produk ini terlalu mahal atau tidak, serta kualitinya sama ada tinggi maupun rendah. Anda gunakan ubat gigi dan berus gigi setiap hari, betul ke tidak? Wanita-wanita gunakan produk kosmetik. Shampoo pun ialah produk harian juga. Jadi bila anda gunakan salah satu daripada produk-produk ini, anda menilai dengan tepat sama ada produk ini terlalu mahal ataupun tidak, dan jika kualitinya tinggi ataupun rendah. Anda mungkin bukan pakar di dalam pengeluaran, tapi sekurang-kurangnya anda adalah seorang pengguna yang sangat bijak yang boleh membuat penilaian yang betul mengenai harga dan juga kualiti produk tersebut. Jadi adakah betul atau salah penilaian anda tentang kualiti ini dan harga produk itu? Sudah tentu betul kerana anda seorang yang pakar. Baik, sekarang semua produk yang dijual oleh syarikat kami adalah yang anda gunakan setiap hari. Dan kami mahu menjual produk-produk ini yang mana sebenarnya mempunyai kualiti tinggi pada harga serendah yang boleh.
Kebanyakan daripada anda akan membuat kesimpulan yang kebanyakan syarikat rangkaian pemasaran memang tak boleh dipercayai. Saya juga fikir begitu. Saya bercakap benar. Syarikat rangkaian pemasaran dianggap tak boleh diharap kerana dua sebab. Yang pertama, ada beberapa syarikat yang beroperasi secara tidak sah. Kedua, syarikat yang sah pula mempunyai banyak masalah. Baiklah, yang tidak sah bermakna syarikat itu diragui amalannya, di mana ianya di luar had undang-undang, yang mana kita panggil sebagai skim pelaburan piramid. Jangan melabur wang di dalam syarikat-syarikat seperti ini. Anda tak boleh mendapat wang dengan mengikut skim menjadi cepat kaya ini. Daripada berbuat begitu, anda perlu tentukan sama ada betul ataupun tidak proses itu menghasilkan nilai yang sebenar. Jadi, kami di Atomi tidak menganggap rangkaian pemasaran lain ataupun syarikat jualan langsung sebagai pesaing kami sejak dari mula lagi. Kami merasakan tiada gunanya untuk cuba bersaing dengan mereka. Sebaliknya, kami merasakan jika kami benar-benar mahu bersaing, kami patut bersaing di sektor di mana kedai-kedai orang awam seperti gedung-gedung diskaun, home shopping dan gedung di dalam talian sekalipun yang hanya bergantung kepada kualiti dan juga harga untuk betul-betul berjaya. Bagaimanapun, ada yang berkata untuk mendapat komisen anda perlu membeli dalam jumlah tertentu. Syarat yang seperti ini diwujudkan adalah untuk meningkatkan jualan syarikat. Ini boleh dilihat sebagai satu masalah. Itulah bagaimana saya melihatnya. Jadi syarikat kami tak ada meletakkan yuran kemasukan dan juga tiada kota bulanan. Kami tak mengenakan syarat yang ahli perlu membuat pembelian bulanan untuk mendapat komisen. Kami ada mereka yang naik di atas pentas ini telah membuat 20,000 hingga 40,000 dalam masa sebulan, tapi tak ada seorang pun daripada mereka perlu membuat pembelian bulanan untuk mereka menerima komisen. Untuk menghasilkan keuntungan tanpa syarat-syarat ini, kami mesti menjual produk berkualiti tinggi dan harga yang bersaingan, di mana ia adalah barangan keperluan harian. Produk-produk ini patut menjadi produk yang kita harus beli. Anda fikir produk harian yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah boleh dijual ke? Boleh ke tidak? Sudah tentu ia boleh dijual. Sebenarnya orang akan membelinya walaupun mereka tak ada wang. Walaupun mereka langsung tak ada wang, penghutang yang dalam pelarian masih lagi akan memboros gigi mereka. Betul tak? Jadi tak kiralah betapa miskinnya anda, yang pasti anda masih akan beli ubat gigi. Bagaimanapun jika anda membelinya 4 seberkas, anda boleh membeli ubat gigi itu pada harga yang lebih rendah. Baiklah, berat satu tiub ubat gigi ini ialah 200 gram dan ia sangat berfungsi. Harga kami adalah sangat-sangat rendah bagi ubat gigi berfungsi ini. Angkat tangan jika anda tak pasti sama dia mahal ataupun tidak. Cuba angkat tangan. Sekali pandang, anda sudah tahu harganya murah. Sekarang anda hanya perlu mencubanya. Setelah anda cuba, anda juga akan tahu jika kualitinya tinggi ataupun rendah. Ini adalah ubat gigi yang sangat berfungsi kerana salah satu bahan-bahannya adalah propolis, di mana ia mempunyai kesan antibiotik semula jadi. Ya, propolis ialah bahan yang memastikan sarang lebah bersih. Mulut mempunyai bakteria yang tak sepatutnya dirawat dengan antibiotik dari kimia. Jadi, kesan antibiotik semula jadi daripada propolis yang terdapat di dalam ubat gigi ini boleh membantu untuk menentang penyakit periodontal, penyakit gusi dan membantu mencegah kaviti. Memandangkan ia melakukan semua ini, kami namakannya ubat gigi berfungsi. Kandungan ubat gigi ini juga diperhalus dan ianya daripada bahan yang sangat berkualiti tinggi. Biasanya anda temui ubat gigi seperti ini di mana dijual di farmasi dengan harga 10 ke 20 dolar biasanya. Kami mahukan ubat gigi yang harganya kurang sedikit daripada ubat gigi biasa, di mana seperti ini. Jadi selepas anda gunakan, anda boleh beritahu rakan-rakan ataupun saudara mara dan teman rapat anda tentang betapa murahnya harganya dan ianya sangat bagus. Jadi mereka patut mencubanya. Inilah mengapa kami menjual ubat gigi yang bagus pada harga yang sangat rendah di Atomi ini.
Untuk produk kosmetik ini pula, jika anda membeli ini 4 seberkas, anda boleh membeli 1 ataupun 2 atau 3 malah juga 4. Jika anda beli ini 4 seberkas, harga bagi setiap botol adalah sangat-sangat rendah. Jadi patutkah produk kosmetik yang boleh dikatakan berkualiti tinggi ini dianggap mahal? Ianya agak murah sebenarnya. Betul tak macam tu? Ada orang yang berkata mereka tak boleh gunakannya kerana harganya terlalu murah. Memang ada orang macam tu. Wanita ini gunakan satu set kosmetik buatan Amerika yang berharga dalam lingkungan $1,000. Apabila dia tahu adanya set seperti ini yang mengandungi 6 barang dan harganya murah, dia fikir mana mungkin dia akan sapukan pada mukanya sesuatu yang mana satu set produk itu berharga lebih rendah dari satu produk yang digunakan. Sebaliknya, dia disapukan pada kaki dan belakang. Selepas sebulan berlalu, dia melihat yang kulit pada kaki dan belakangnya sangat berbeza. Walaupun dia sapukan produk yang berkualiti tinggi pada mukanya, hanya kaki dan belakangnya yang berubah. Jadi dia membuat keputusan untuk cuba sapukan di muka dan tanpa diduga mukanya yang tak pernah berubah sebelum ini telah pun berubah. Selepas tahu apa produk ini boleh lakukan, sekarang dia menyapu produk ini pada mukanya dan menggunakan produk berkualiti tinggi itu pada kaki dan belakang. Sebenarnya wanita itu pernah naik ke pentas sebelum ini. Saya tak pernah berjumpa dengannya pun untuk membolehkan saya bercakap bagi pihaknya tentang perkara ini, tapi sebelum ini dia sendiri yang naik ke pentas untuk menceritakannya kepada kami. Walaupun produk kami harganya murah, ia adalah produk yang berkualiti tinggi sebenarnya kalau anda lihat di sini dan dihasilkan dengan teknologi terkini dan juga terbaik. Bagaimanapun, produk ini tak selalu dijual pada harga yang bagus. Sebelum mereka jumpa syarikat kami dan 2 tahun sebelum Atomy ditubuhkan, sebuah syarikat bernama SBT sudah mula menjual produk ini. Pada waktu itu, 5 set berharga di dalam lingkungan $375. Malah waktu itu ada yang berpendapat itu adalah harga yang berpatutan. Bagaimanapun masa berlalu kami telah menurunkan harganya hingga ke hari ini, membesarkan saiz setiap satu produk dan juga menambahkan krim BB ke dalam set itu dan menjadikannya 6 barang dalam satu set. Inilah cara kami menurunkan harga dalam jumlah yang agak banyak sebenarnya. Ini bukannya produk murah yang sembarangan. Kami mulakan pengeluaran besar-besaran produk ini, jadikannya satu kosmetik untuk orang awam dan turunkan harganya serendah yang kami boleh. Jadi di Atomy, kami mengambil produk yang berkualiti tinggi, produk kualiti terbaik, dan jadikan polisi kami untuk menjual produk pada harga yang rendah supaya tadi syarikat lain boleh mengikut kami seperti di sini. Jadi apakah nama konsep ini? Ia dinamakan Absolute Quality. Kami ambil produk Absolute Quality. Konsep Absolute Quality ini bukan tentang perbandingan untuk melihat apa yang lebih baik, tapi menyatakan tiada yang boleh menandinginya. Ia adalah yang terbaik. Kami mengambil produk ini dan menjual pada absolute price. Absolute pricing adalah berbeza daripada relative pricing. Relative pricing adalah perbandingan harga. Bagaimanapun, kami ingin menyatakan tiada syarikat lain yang boleh menjual produk berkualiti tinggi dengan harga yang murah macam kami. Konsep ini dikenali sebagai Masstige. Masstige adalah kombinasi daripada mass biasa dan tige adalah daripada prestige. Disatukan bermakna produk berkualiti tinggi untuk orang-orang awam. Menjual produk berkualiti tinggi kepada orang awam pada harga yang murah, ianya dipanggil strategi Masstige. Semua ulang selepas saya ya. Kualiti tinggi untuk orang awam. Masstige. Ya, strategi Masstige ini adalah asas untuk Atomy. Jadi, tak mengira produk apa, melalui pengeluaran besar-besaran, sama seperti pengeluaran besar-besaran produk berkualiti yang kami lakukan dan dengan mengurangkan perbelanjaan dalam menyediakan dan membekalkan produk yang berkualiti tinggi pada harga yang rendah adalah merupakan polisi Atomy. Bagaimanapun, dalam masa kami terus mengembang ke dalam pasaran, pasti akan ada syarikat-syarikat yang tidak dapat menyaingi jualan, bukan? Ada beberapa syarikat pasti akan kerugian. Apabila jualan syarikat-syarikat ini jatuh, mereka akan menanganinya dengan pengurusan krisis.
Anda fikir mereka akan jatuh begitu saja? Ada pepatah mengatakan pantang berundur sebelum berjuang. Mereka akan menurunkan harga mereka, meningkatkan kualiti mereka dan lakukan apa saja sebelum mereka jatuh. Baiklah, jika kami terus berkembang dan mereka mula menyedari yang mereka akan jatuh dari tebing yang tinggi, mereka akan turunkan harga dan buat apa saja untuk menyelamatkan diri. Ketika itu harga kami perlu menjadi lebih rendah. Sebaik saja kami mula dapat menolak mereka ke penghujung, mereka akan cuba langkah balas seperti menurunkan harga untuk terus bertahan di situ. Kami buat perancangan lebih awal untuk mengalahkan mereka. Bila tiba waktunya, ini bukan tentang siapa yang sedang buat lebih baik. Ini tentang bolehkah kami mengalahkan mereka. Bila mereka sudah berada di tebing yang tinggi dan walaupun mereka melakukan usaha yang terakhir, mereka tak akan boleh menyaingi kami. Itulah masa depan yang saya lihat. Selagi kami teruskan perniagaan ini, kami berpotensi untuk mempunyai saingan di masa akan datang. Buat masa ini, kami tak mempunyai pesaing. Tetapi sedang kami terus mengembang, akan ada syarikat cuba untuk meniru produk-produk kami. Jika syarikat-syarikat ini muncul, sebenarnya mereka akan muncul. Boleh dikatakan 100% ini akan berlaku. Bila mereka muncul, mereka tak akan mengambil mudah tentang perkara ini. Untuk bersaing dengan syarikat seperti syarikat kami, mereka akan bersiap sedia sepenuhnya sebelum menawan kami nanti. Walaupun begitu, mereka tak akan dapat menyaingi kami. Bukan itu saja, malah kami juga akan buat mereka suka. Kami sebenarnya akan menjadi penghalang laluan masuk ke pasaran. Mereka akan kata, kita tak boleh buat produk kosmetik berkualiti tinggi dengan harga sebegitu. Dengan cara itu, kami akan terus dapat menghalang mereka daripada cuba masuk ke dalam pasaran. Jadi apa perlu kita buat jika semua kilang kosmetik tutup? Kenapa perlu bertanya? Jadilah seorang kontraktor atomi. Jangan risau tentangnya, ya. Baiklah, ini ialah konsep absolut. Bermakna tak ada siapa boleh meniru kami. Termasuklah juga semua pesaing berpotensi yang akan muncul di masa akan datang nanti. Untuk menghasilkan produk yang terbaik pada harga serendah mungkin, kami sedang berusaha keras melakukan yang terbaik untuk menjayakannya. Kami percaya tak ada sebab untuk bersaing dengan syarikat-syarikat rangkaian pemasaran atau pengedaran yang lain. Bila mereka memberikan komisen, anda perlu membeli produknya walaupun ianya mahal dan mereka seolah-olah mempunyai pengurusan bebas. Memandangkan adanya syarat kota untuk komisen, pengurusan mereka adalah berdasarkan pada leader akan membelinya. Bagaimanapun kami buang seluruh konsep tu. Jadi dari apa yang saya lihat, ia seperti meletakkan pisau di leher saya dan beritahu diri sendiri, jika produk awak lebih mahal sedikit saja daripada yang lain, ia takkan terjual. Awak faham ke tidak? Faham ke tidak ni? Setiap kali kami putuskan pada satu produk, ianya seperti sedang berperang. Berlarutan ke 2-3 bulan hanya kerana beberapa sen sahaja. Pernah sekali CEO Kolmar B&H, Encik Chi Bong Kim, terlantar di hospital. Jadi saya berkata, Encik Kim, mari hidup lama dan hidup berhemat. Bukankah kita sepatutnya hidup dengan baik dan hidup lama? Apa yang berlaku ni? Dia tak boleh bercakap dengan baik. Dia mengalami palsi saraf muka. Dia mendapatnya daripada perbincangan kami tentang satu produk. Dia berkata, jangan jualkannya. Kita tak boleh lakukannya. Dia sedang bertempik yang kami tak boleh menjual pada harga tersebut. Dan kemudian, dia dimasukkan ke hospital. Harga-harga ini hanya boleh terlaksana kerana kami sangat teliti dan ekstrim tentangnya. Kami bukan hanya mengambil produk sembarangan yang murah dan letakkan harga padanya dan menjualnya. Atomi akan menulis semula sejarah rangkaian pemasaran. Telah menjadi ungkapan penarik yang baru syarikat kami. Sejujurnya, kami mungkin kedengaran angkuh. Syarikat Amerika yang berusia 50-60 tahun mungkin akan kata sebuah syarikat Korea yang baru ditubuhkan akan menulis semula sejarah. Terdapat banyak perkara dituliskan semula dalam sejarah baru. Banyak daripada syarikat-syarikat yang tak sah telah pun dikeluarkan dan sejumlah syarikat-syarikat yang sah telah mengambil alih, tapi masih ada lagi perniagaan sebegini dalam masyarakat. Mengapa ini berlaku? Ada satu sebab di sebalik pemikiran negatif ini dan penyebab utamanya adalah syarikat itu sendiri. Produk-produknya mahal.
Ini bermakna jika seseorang membawa produk daripada sebuah syarikat dan meminta anda untuk membeli atau menjualnya, anda akan rasa terbeban olehnya. Mengapa? Produk itu mungkin lebih baik daripada apa yang anda gunakan. Sama seperti sebagaimana seorang kenalan rapat, saudara atau anak-anak anda boleh bebankan anda, boleh bebankan orang lain dengan hidup cara sebegini, dan kerana itu kebanyakan orang akan cuba dan hentikan anda. Bagaimanapun, produk Atomi adalah bagaimana dengan produk kami? Anda takkan rasa bebanan itu. Jika tiada bebanan, jadi orang lain juga tak akan merasakannya. Itu bermakna anda boleh minta mereka untuk gunakannya dan lihat sama ada mereka juga mahu menjadi kontraktor. Inilah mengapa semua orang perlu ada sedikit keyakinan diri. Anda perlu ada percaya dengan pertimbangan anda. Jika anda benar-benar percaya pada produk yang berkualiti tinggi dan harganya murah, yakinlah tentangnya dan beritahu kepada mereka. Jadi bagaimana anda boleh pastikan kualitinya? Tak ada cara lain lagi selain anda sendiri yang mencubanya. Jadi cubalah. Anda cubalah sendiri produk ini. Jadi apa anda perlu buat jika tak sukakannya? Anda tak sukakannya, pulangkan semula pada kami. Pulangkan saja. Pulangkan dalam masa 3 bulan. Jangan tunggu setahun 2 sebelum memulangkannya. Cubalah dalam masa 3 bulan dan pulangkan jika anda tak sukakannya. Untuk pengetahuan anda, kadar pemulangan syarikat kami ialah tidak sampai 1/10 pun. Ini bermakna hampir tak ada pemulangan. Kadar pemulangan ini juga termasuk pembelian di mana seseorang tersalah tekan satu barang dan memesan produk yang salah. Sebenarnya, hampir tiada pemulangan disebabkan produk tidak memuaskan. Itulah mengapa kami mahu anda mencuba produk itu sendiri. Saya juga ada permintaan untuk anda. Sebagai seorang kontraktor Atomi, tolong jangan cuba dan kaji produk secara berlebihan. Anda tahu mengapa banyak syarikat rangkaian pemasaran membuatkan anda mengkaji produk? Hanya ada satu sebab. Mereka lakukan itu untuk menjelaskan mengapa produk itu mahal. Itulah sebabnya mereka buat orang ramai belajar tentang produk. Tapi jangan mengkaji produk kami, anda tak perlu mengkajinya. Anda akan mengkaji sesuatu produk itu sebelum anda pergi membelinya di gedung diskaun. Bila anda beli ubat gigi, adakah anda mengkaji bahan-bahannya? Tak ada orang membeli barang macam tu. Kebiasaannya saya dah guna produk ini dan ianya bagus. Atau saya rasa harganya berpatutan dengan apa yang saya dapat. Jadi apa gunanya mengkaji tentang ubat gigi yang harganya murah? Jangan fikir untuk melakukannya. Anda patut menjualnya kerana anda suka menggunakannya daripada mengkaji. Dan jika anda tak boleh jual dengan cara ini, anda patut tengok semula kehidupan anda. Anda mungkin jalani kehidupan yang teruk. Jika seseorang tak percaya pada apa yang anda katakan, jadi itu bukan salah Atomi, tapi mungkin anda yang jalani kehidupan anda dengan cara yang salah. Mengapa mereka tak percaya dan beli sesuatu yang kecil seperti ubat gigi? Memandangkan mereka hidup dalam kehidupan yang penuh tipu daya, mereka perlu melutut, merayu yang mereka tak akan berbohong lagi. Jadi balik dan merayu untuk kemaafan, sementara itu lihat semula kehidupan anda. Bagi mereka yang menjalani kehidupan yang normal dan memandangkan ianya tak mahal, bila mereka beritahu pada yang lain tentang betapa bagusnya produk ini, ia akan terjual begitu saja. Anda perlu jual dengan cara macam ni. Anda tak perlu menjelaskan perkara macam yang mengandungi propolis atau yang lain-lain. Anda tak perlu lakukannya. Jadi orang bagaimana patut mengkaji produk? Orang yang akan jadi tak sioman jika mereka tak lakukannya. Yang hobi mereka ialah belajar. Jika ada macam ni, teruskanlah. Baiklah semua. Melalui perniagaan Atomi dan tanpa menyakiti sesiapa, anda pasti boleh menjadi kaya. Sejujurnya, saya berharap anda semua yang temui Atomi juga akan mempunyai impian yang besar. Sangat besar. Terutamanya mereka yang kaya satu ketika dulu. Dulu semasa mereka ini bekerja, mereka mempunyai perbelanjaan wajib yang mereka boleh gunakan untuk berpakaian cantik, tetapi sebaik saja mereka bersara, mereka boleh hidup dengan pencen yang mereka terima setiap bulan. Dan mereka boleh menjadi orang yang kedekut. Sekarang, semuanya perlukan wang untuk keluar dan melakukan sesuatu. Jadi mereka ini akan mengelak. Mereka ini adalah golongan yang menyedihkan, yang mana dulu mereka tergolong dalam golongan kaya. Penyelesaian untuk ini adalah untuk mendapatkan wang. Anda kena dapatkan wang dalam jumlah yang sangat banyak.
Pada pendapat kebanyakan orang, berapakah jumlah wang yang bagus? Kebanyakan orang akan berkata mungkin di antara 3,000 dan 7,000. Adakah ini jumlah yang bagus? Kebanyakan orang percaya itu jumlah yang bagus. Sebenarnya, jika anda buat pengiraan, itu bukan jumlah yang sepatutnya. Jika anda dapat 3,000 hingga 7,000 dan membayar untuk pendidikan anak-anak anda, tak ada apa lagi yang tinggal. Majoriti selalu akan tetapkan jumlah ini sebagai matlamat mereka dan ramai yang akan mula mengerumuni pekerjaan-pekerjaan sebegitu. Kebanyakan orang bijak akan mula bersaing untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Anda perlu pergi ke tempat di mana tiada persaingan, iaitu tempat di mana anda boleh dapat 30 hingga 50,000, itulah adalah sebulan gaji dan bukannya gaji tahunan. Persaingan amat sedikit untuk pekerjaan di mana anda boleh mendapat wang sebanyak itu. Bagaimanapun, ramai orang ada tanggapan yang salah tentang wang. Ini kerana yang kaya tak mengajar yang lain tentang membuat wang. Mengapa? Ini kerana mereka takutkan pada sesuatu. Apa yang ditakuti? Semua orang menjadi kaya. Apa yang akan berlaku kepada mereka sekiranya semua orang menjadi kaya? Mereka perlu bersihkan rumah mereka sendiri. Orang kaya tak bersihkan rumah mereka. Betul. Mereka perlu basuh pinggan mangkuk. Mengapa? Pembantu rumah yang buat kerja tak akan datang sekiranya mereka kaya. Itu akan menjadi masalah besar. Inilah sebabnya mengapa mereka tak ajar kepada orang-orang lain. Bagaimanapun, memandangkan saya orang kaya yang baik, saya akan ajar anda sesuatu, terutamanya tentang wang. Ramai yang salah faham tentang wang. Mereka fikir yang ianya lebih suka bila anda mendapat banyak wang. Apa mereka fikir? Mereka fikir mana mungkin orang seperti saya ni yang tak boleh buat 3,000 hingga 7,000 mendapat wang 10 kali ganda tanpa bekerja. Mereka juga percaya bekerja lebih dari 10 kali ganda mungkin tidak akan berlaku. Mereka percaya hanya 1 dalam 10 peluang, tapi sebenarnya bukan itu yang utama. Katakan ada orang yang membuat dalam 1,000, 3,000, 30,000, malah 300,000 sebulan. Siapakah hadapi masa yang paling suka mendapatkan wang? Anda rasa siapakah yang paling suka sebenarnya? Patutkah yang mendapat 300,000 itu bekerja 100 kali lebih kuat? Bagaimanapun, bila ditanya, semua orang berkata yang mendapat 1,000 adalah paling suka. Yang membuat 30,000, fikir ianya sesuatu yang mudah. Malah ada orang 300,000 yang sebenarnya mempunyai banyak wang. Jadi yang mana satu? Untuk mendapatkan wang yang sedikit atau yang banyak? Ia jadi suka bila jumlahnya sikit. Itulah sebabnya mengapa anda perlu sasakan untuk buat jumlah yang banyak. Mereka yang ada ijazah telah bersaing untuk semua pekerjaan di sini, di mana peluangnya ialah 100 untuk 1 atau 500 untuk 1. Jadi anda tak patut pergi ke sini. Satu lagi perkara. Ramai di antara anda diajar, anda patut sesuaikan perbelanjaan anda mengikut pendapatan anda. Jika anda hidup dengan cara ini, anda akan berterusan menjadi orang miskin. Anda kenal seseorang yang membahagikan pendapatan mereka yang menulis lejar keperluan rumah. Malah akan ada orang yang kedekut meneliti lejar tersebut. Bolehkah anda jadi seorang yang hebat dengan cara sebegitu? Anda tak sepatutnya menyimpan lejar. Anda fikir orang kaya ada menyimpan lejar ke? Sejujurnya, saya tak pernah nampak mana-mana orang kaya buat macam tu. Biasanya orang miskin yang akan menulis lejar ni. Mereka gunakan cara ini dan mereka masih lagi miskin. Sebabnya adalah mereka buat peruntukan mengikut pendapatan mereka. Jadi apa orang kaya buat di sini? Mereka putuskan apa perbelanjaan mereka dan cari pendapatan untuknya. Katakan anda nak mempunyai 30,000 sebulan. Dengan cara itu, saya boleh bantu mereka yang memerlukan dan ada wang yang cukup supaya anak-anak saya, isteri atau suami saya tak perlu risau tentang wang. Selepas itu, anda perlu fikir seperti orang kaya. Kebanyakan orang tak boleh menjadi kaya sebab mereka tidak berfikir tentang menjadi kaya. Inilah mengapa anda tak kaya. Menjadi kaya. Apa maksudnya? Bermaksud belikan rumah untuk anak-anak, jaga adik-beradik anda semasa mereka lagi sakit. Bantu rakan-rakan anda semasa mereka sakit. Dan bila anak saudara perempuan anda kahwin, anda bayar untuk majlisnya bila mereka tidak mampu. Sebagai saudara, anda nak berikan kepadanya sekurang-kurangnya dalam 1,000. Tapi anda boleh putuskan di antara 200 atau 300 saja. Jadi anda berjaga sepanjang malam dan datang dengan muka pucat.
Daripada berbuat begitu, berikan saja kepada dia 30,000. Jika anda buat 30,000 sebulan, anda anggap yang anda berikan sebulan komisen anda sebagai hadiah. Jika anda buat macam tu, datang ke majlis perkahwinan tersebut, anda akan jadi lebih berseri daripada anak saudara perempuan anda. Anda perlu fikir tentang kehidupan seperti ini, namun ramai yang tidak lakukannya. Jadi apa yang mereka buat, walaupun dengan pekerjaan yang bayar 30,000 atau 50,000, mereka tak percaya ianya benar. Mereka hanya pejamkan mata. Mata anda akan terbuka, tapi anda sebenarnya tak boleh melihat kebenarannya. Mereka fikir mustahil untuk buat 30,000, 50,000 sebulan. Itu tak akan berlaku. Tak ada pekerjaan yang sebegitu. Mereka hanya pejam mata dan ramai akan hanya berlalu pergi dari sini. Namun kadang-kala, ada orang yang matanya terbuka. Mereka fikir inilah sebenarnya yang saya cari. Inilah yang terbaik untuk saya. Saya akan buat 30,000 atau 50,000 sebulan. Saya berhak mendapat banyak tu di antara mereka yang berfikir sebegini. Bila setengah orang melihat semua ini, mereka fikir ianya mustahil atau ianya satu penipuan. Adakah anda seorang penipu kalau nak buat banyak wang? Tidak. Itulah mengapa anda perlu buka mata. Anda perlu cari pekerjaan macam ni. Jika anda dah buat keputusan yang anda akan ada perbelanjaan tertentu dalam hidup dengan cara tertentu, dan anda tengok mereka yang buat 20,000 naik ke pentas ini, dan anda fikir sepatutnya itu saya. Akhirnya saya dah jumpa, anda sepatutnya jadi begitu. Tapi anda hanya duduk di situ dengan bersilang kaki. Dengan fikir, mari lihat sama ada ia satu penipuan, awak ingat awak boleh perbudakan saya. Saya tak percayakannya. Mungkin jika ianya 3,000, saya akan percaya juga. Tapi 30,000, tak ada pekerjaan yang sebegitu. Tak ada. Jika anda tetap fikir begitu, maknanya anda akan dapat apa yang anda percaya. Semua orang kata susah untuk meyakinkan diri sendiri. Tapi bila anda berjaya yakinkan diri anda boleh melihat dunia dengan cara berbeza, dengan harapan yang baru. Sebenarnya, apa yang kita perlu cari adalah berapa banyak perbelanjaan hidup anda sekarang ni. Cuba petakan ini dalam minda anda. Kemudian yakin dan percaya yang inilah yang terbaik sekali. Inilah apa yang saya cari. Saya perlu menjadi orang yang memberi. Jika rakan anda sakit, beri saja 10,000 dalam satu sampul dan katakan, awak tak perlu risau tentang wang dan cepatlah sembuh. Jika ada bakinya, guna untuk pendidikan anak-anak. Gunalah untuk apa yang patut. Kita patut begini. Anda tak mahu hidup macam ni? Tidakkah anda ada penyesalan yang mendalam? Jika tidak, maknanya ada seorang yang tidak baik. Jangan hanya katakan anda seorang yang baik. Sebaliknya, cubalah untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Jika anda mahu menjadi seorang suami yang baik, anda tidak sepatutnya buat isteri anda memasak, membersih dan membasuh baju sekalipun. Itulah suami yang baik. Puan-puan, tetapkan matlamat anda untuk tidak memasak, membersih atau membasuh baju mulai dari sekarang ini. Ada ramai orang yang tidak melakukan semua itu. Terutamanya lelaki. Bila anda berkahwin, anda akan mencari seorang pembantu rumah. Sebaik saja anda hentikan melakukan semua itu, anda boleh membantu ekonomi negara. Dengan tidak melakukan semua itu, anda sedang membantu meringankan masalah pengangguran di dalam negara sendiri. Anda perlu cipta pekerjaan untuk orang oleh kerana anda tidak berbuat begini. Jumlah pengangguran semakin meningkat sekarang ni. Jadi jangan membuat semua tugas itu sendiri. Sebaliknya, apa yang perlu buat? Anda boleh membuat perniagaan atomi dan pergi ke tempat-tempat seperti Amerika, Jepun dan Taiwan bertindak sebagai pengekspor produk untuk meluaskan kepentingan negara. Saya harap anda semua yang hadir berazam untuk menjadi seorang yang kaya dan menjadi kaya melalui atomi. Sampai di sini saja ceramah saya hari ini. Terima kasih.